Alhamdulillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilman nafi'a wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم ألهمنا علما نعرف به نواياك وأسرارك، علما نعرف به نواياك علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواياك وأسرارك، وألهم الملائكة المقربين وأخرجنا من الظلمات الرحمن علينا برحمتك وعلينا صلواتك يا آمين. رب اشرح لنا صدرنا Tak dengar suara saya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula itu kehidupan Islam. Bermula ilmu itu kehidupan Islam dan tiang iman. Dan barang siapa mengetahui ia akan ilmu, nescaya menyempurna Allah baginya akan pahalanya. Dan barang siapa belajar ia maka ia beramal, nescaya diketahuikan dia oleh Allah akan barang yang ia tiada ketahui. Sebenarnya Nabi katanya bermula ilmu itu kehidupan Islam. Al-ilmu hayatul Islam. Al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itu ialah hidup Islam. Jadi Islam Islam itu akan hidup maju dengan ilmu. Sebab katanya sebab kita tak boleh mengetahuikan akan hakikat Islam, akan segala syarat-syarat, akan segala rukun-rukun dan lain-lain lagi di dalam ibadat di dalam agama Islam, melainkan dengan mengetahui dengan ilmu. Jadi kita tak boleh tahu akan hakikat Islam melainkan dengan ilmu. Sebab itu Islam itu ialah terdiri daripada amal oleh zahir seorang manusia. Sehingga pada Islamnya ialah sembahyang, setengah daripada perbuatan dalam Islamnya ialah puasa, setengah daripada perbuatan dalam Islamnya ialah zakat dan haji, dan juga beberapa perkara lagi yang dibuat di dalam Islam. Semuanya berkandak kepada ilmu kesemua. Semuanya berkandak kepada ilmu kesemua. Lalu telah dikatakan ilmu itu kehidupan Islam. Jadi Islam tak boleh nak hidup, tak boleh nak menegak, tak boleh nak menerus, melainkan dengan ilmu. Dan tiang iman, dan tiang iman.
dan tiang iman. Ini atas pada kehidupan Islam. Jadi ilmu itu ialah tiang iman. Dibandingkan ilmu itu seperti tiang bagi iman. Iman itu seolah katanya sebuah rumah. Sekiranya kalau rumah satu buah rumah, maka yang paling pentingnya daripada sebuah rumah itu tiang. Maka iman pun begitu juga. Iman nak boleh kuat, ya. Nak boleh kuatnya kuat iman, nak boleh sah iman dan nak boleh jadi sepenuh iman, nak boleh jadi kuatnya kuat iman, tak lantarkan dengan ilmu itu juga. Jadi dua kalau di sini ilmu, satu ilmu nisbah bagi Islam. Ilmu itu sebagai ruh, sebagai nyamuk bagi Islam. Ilmu itu pula nisbah kepada al-iman. Maka ilmu itu seperti tiang. Kalau iman itu dibandingkan dengan rumah, maka ilmu itu ialah tiang. Kalau dalam sebuah rumah itu ialah tiang. Kalau iman yang nak jadi kuat, nak jadi gagah, nak jadi sepenuh iman itu mestilah dengan ilmu. Sebab tak boleh sepenuh iman melainkan dengan mengetahuan. Dan barang siapa mengetahui ia. Dan barang siapa mengetahui ia barang siapa. Dan barang siapa mengetahui ia barang siapa akan ilmu. Siapa-siapa yang belajar, dia tahu akan suatu ilmu, suatu pengetahuan. Nasjaya menyempurna Allah baginya akan pahalanya. Jadi bahasa Arab katanya man 'allama ilman atammallahu ajra. Barang siapa mengetahui ia akan ilmu. Barang siapa mengetahui dia, barang siapa akan ilmu. Tapi dalam bahasa Arab itu mana allama, mana mengajarkan akan ilmu. Siapa-siapa mengajar akan ilmu, nascaya sepenuh Allah baginya akan pahala mengetahuikan ilmu. Pahala yang dia dapat ilmu tu Allah Ta'ala, pahala usaha dia untuk nak mendapatkan ilmu, untuk nak mengajarkan ilmu itu Allah Ta'ala bagi kepada dia tu sebagai ilmu yang sepenuh. Dan barang siapa belajar ia, maka beramal ia. Dan barang siapa ini zahir daripada tadinya, dan barang siapa mengetahui itu maknanya dia mengajar. Ini yang kedua ni makna dia belajar. Bahasa Arabnya yang pertama tu ialah man 'allama. Yang kedua ialah man ta'allama. Sekali lagi. Dan barang siapa mengetahui, kita ulang. Dan barang siapa mengetahui ia akan ilmu, mana mengajar akan ilmu, memberitahu kepada yang lain akan suatu ilmu, nascaya sepenuh Allah baginya akan pahalanya. Allah Ta'ala bagi pada dia akan pahala yang sempurna sebagai balasan yang dia mengajar dan dia beritahu akan ilmu kepada yang lain.
dan barang siapa belajar ia selepas pada dia belajar dan maka beramal ia belajar serta dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, nascaya diketahuikan dia oleh Allah. Nascaya diketahui maknanya nascaya Allah memberitahu kepadanya, Allah Ta'ala akan beritahu dari dia lagi pulanya akan barang yang ia tiada ketahui, akan perkara-perkara yang dia belum tahu, yang dia tak tahu lagi. Jadi maksudnya yang terakhir ni katanya siapa-siapa belajar akan suatu ilmu, kemudian selepas pada dia belajar dia tahu, maka dia beramal dengan ilmu itu. Maka kelebihan bagi orang yang beramal dengan ilmunya, Allah Ta'ala akan beritahu kepada dia akan beberapa usia yang banyak lagi. Di sinilah pada bahasan oleh ulama bahawasanya beramal dengan ilmu, satunya tidak melupai akan ilmu. Setengah daripada kita nak jagakan ilmu supaya tidak terlupa, ialah satunya dengan secara kita beramalkan dengan ilmu. Jadi beramal dengan ilmu setengah daripada faedah dia ialah tidak melupakan akan ilmu. Dan setengah daripada faedah fadilah kelebihan kita beramal dengan ilmu, memanglah beramal dengan ilmu itu wajib, tetapi kelebihan dianya setengah daripada fadilah kelebihan artinya pendapatan daripada kita beramal dengan ilmu, Allah Ta'ala akan menambah lagi kepada kita akan ilmu. Sebab masuk di dalam syukur. Kita beramal dengan ilmu, masuk di dalam bagai kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ilmu. Apabila Allah Ta'ala beritahu kepada kita dengan suatu pengetahuan, maka kita beramal dengan dia, beramal dengan ilmu. Maka beramal dengan ilmu itu masuk dalam bagai syukur. Masuk dalam bagai syukur sebab ilmu ni satu nikmat. Dapat ilmu, Allah Ta'ala beri ilmu kepada kita, itu satu nikmat. Sepatut disyukur. Apabila kita syukur, syukur ilmu dengan secara kita beramal dengan dia, maka maklum bahawasanya mana-mana nikmat saja yang kita syukur, maka Allah Ta'ala akan menambah. Maka Allah Ta'ala akan menambah lagi. Maka di sini katanya Allah Ta'ala akan beritahu kepada dia akan beberapa perkara yang dia belum pada ni tak tahu lagi. Jadi maknanya Allah Ta'ala akan tambah lagi akan ilmu kepada dia. Dan Allah Ta'ala beri lagi kepada dia tu akan beberapa rusia-rusia di dalam amalan dia. Contohnya di dalam suatu bab, dalam suatu bab masalah, misalnya katanya dalam bab sembahyang tarawih, artinya mana-mana bab sekalipun, sekiranya selepas pada kita belajar, kita amalkan. Kita amal, tapi amal dengan yang kita belajar itu sebagai amal yang sepenuh, maka Allah Ta'ala akan beritahu pula kepada kitanya akan beberapa rusia yang tidak ada sebut dalam kitab-kitab, yang tidak ada dihurai oleh guru-guru. Ia akan terasa, akan dapat beberapa perkara di dalam amal ibadat itu. Itu setengah pada perkara yang dikatanya Allah Ta'ala beritahu kepada dia ni beberapa perkara yang yang dia tak tahu. Jadi rusia dalam suatu amal ibadat tu Allah Ta'ala beritahu kepada dia beberapa perkara lagi. Jadi maksud yang hadis yang pertama menunjukkan bahawasanya kepentingan ilmu di dalam Islam, kepentingan ilmu di dalam iman.
maka ilmu di dalam ilmu kepentingan ilmu pada bab Islamnya ialah untuk ilmu untuk nak menghidupkan Islam. Dengan maknanya ilmu ni dah jadi maju Islam, jadi hidup, tak jadi mundur, tak jadi mati Islam. Dan iman, ilmu, kepentingan ilmu dalam bab iman ialah seperti kepentingan tiang di dalam bumi. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala mempenuhkan pahala bagi mereka yang mengajarkan suatu ilmu kepada yang lain. Dan yang keempatnya, beritahu bahasanya kita apabila kita belajarkan suatu ilmu dan juga kita beramal dengan dia, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi akan ilmu, akan perkara-perkara, akan beberapa ilmu lagi kepada kita. Dan satu tahap kita tahu dengan suatu perkara, kita beramal dengan dia, maka Allah Ta'ala beritahu pula kepada kita akan beberapa perkara lagi. Dan sabda Nabi SAW, bermula ilmu itu kekasih orang mukmin dan akal itu menunjuknya dan amal itu memeliharanya dan lemah lembut itu wazirnya dan sabar itu penghulu tenteranya. Bermula ilmu itu kekasih orang mukmin. Lafaznya al-ilmu khalilul mu'mini. Lafaznya al-ilmu khalilul mu'mini. Bermula ilmu itu kekasih orang mukmin. Bermula ilmu itu kekasih orang mukmin. Mana perkara yang disukai, yang dikasihi oleh orang mukmin. Ilmu itu kekasih orang yang mukmin. Maknanya ilmu itu ialah perkara yang dikasihi, yang disukai oleh orang mukmin. Dengan sebabnya sebab orang mukmin tak boleh nak berjaya dia melainkan dengan ilmu. Orang mukmin tak boleh nak berjaya, tak boleh nak sampai kepada maksud dia melainkan dengan ilmu. Sebab tu semuanya orang mukmin suka kepada ilmu. Sebab orang mukmin tidak sampai kepada maksud dia, tak boleh hasil maksud dia, tak boleh tak boleh mencahayakan dia dalam iman dia melainkan dengan ilmu. Sebab itulah jadi ilmu tu ialah perkara yang disukai oleh orang mukmin. Seperti kita suka kepada nasi. Seperti kita suka pada nasi. Suka pada roti, suka pada nasi. Sebab apa? Sebab dengan nasi itu, dengan roti itu boleh jadi kuat badan kita. Jadi setiap hari kita suka nak makan. Setiap hari kita suka nak makan nasi, suka nak makan roti. Maka ilmu pun begitu juga. Nisbah bagi orang mukmin itu ialah perkara yang disukai. Sebab apa? Sebab dengan ilmu itulah jadi sepenuhnya. Jadi sepenuh dia, jadi membawakan dia kepada hasil maksud dia.
dengan ilmu. Sebab itulah ilmu tu dikatakan kalau yang disukai oleh orang mukmin. Tidak ada orang mukmin yang tidak suka kepada ilmu. Kalau orang itu yang beriman, sebenar-benar beriman, tentu dia suka kepada ilmu. Dan akal itu yang menunjuk akan ilmu. Akal itu yang menunjuk ilmu. Dengan maknanya yang menunjuk, yang membimbingkan akan ilmu. Jadi ada ilmu, tak boleh nak berjaya lagi, belum tentu nak berjaya ke tidak, nak cemerlang ke tidak. Dengan semata-mata ada ilmu, maka semata-mata ada ilmu belum tentu lagi. Maka ilmu nak jadi sepenuh ialah ilmu yang yang dipimpinkan, yang dikawali oleh akal. Jadi akal, yang katanya akal itu yang menunjukkan dia akan ilmu. Sebab ilmu nak jadi sepenuh dia ni ialah ilmu yang ditutungi, yang dibimbingi oleh akal. Dan amal itu memeliharanya. Beramal dengan ilmu ialah yang meliharanya, yang memeliharanya. Beramal itu jadi beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu, beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu, beramal oleh seorang dengan ilmu yang dibimbingi oleh akal tadi. Beramal dengan ilmu itu ialah memeliharanya, nak jagakan ilmu supaya tidak berjumpa dengan terlupa, dengan kehilangan ilmu. Jadi ilmu cara supaya tidak jadi terlupa, supaya tidak jadi kehilangan ilmu di dalam dada kita ni ialah dengan secara kita memberamal dengan ilmu itu. Sekiranya kalau belajar dengan tidak memberamal dengan ilmu, maka akan tak lama ilmu itu akan hilang. Jadi akal jadi penunjuk kepada ilmu, beramal dengan ilmu tu untuk nak jadi jagaan bagi ilmu, sebagai pagar. Kalau rumah, kalau kebun ada pagar dia, ada dinding dia. Dan lemah lembut itu wazirnya. Lemah lembut di hati. Dan lemah lembut di hati lawannya lambat marah. Maksudnya lembut itu maknanya lambat marah, tak selalu nak marah. Lemah lembut di hati itu wazirnya, wazir bagi ilmu. Wazirnya, menteri bagi ilmu. Kita maklum bahasanya menteri itu ialah mereka yang sentiasa menolong dan membantukan akan kerajaan. Kerajaan orang yang jadi menteri itu ialah dia menanggung, yang bertanggungjawab. Tanggungjawab dia ialah membantu dan menolong akan kerajaan bagi kerajaan. Jadi kalau zaman dulu seorang raja, kalau kerajaan merintah mereka itu banyak sangat. Jadi yang memikulkan kerajaan itu ialah siapa? Ialah wazir semuanya. Raja, tugas kejadiannya nanti arah. Yang uruskan semuanya ialah menteri-menteri. Yang menguruskan kerajaan raja semuanya, urusan negeri semuanya, urusan kerajaan dia ialah menteri. Yang menanggungkan keberatan semuanya ialah menteri-menteri. Raja tak buat. Raja tentu nanti mengarah saja. Yang membuatkan begitu begini, yang menguruskan akan semuanya ialah wazir.
Jadi pendek katanya wazir mutri itu ialah yang membantukan raja-raja. Yang membantukan raja-raja. Jadi maksud di sini ilmu wazir bagi ilmu ialah berlemah lembut. Jadi salah katanya ilmu itu sebagai raja, lemah lembut itu sebagai menteri. Apa dia? Ilmu nak hasil ilmu, nak dapat ilmu, nak jadi sepenuh ilmu itu mesti menghiasikan dengan ilmu, dengan sifat lemah lembut. Dia tidak ada nak dapat ilmu, nak boleh ilmu, tidak ada jalan dapat ilmu melainkan bersifat dengan sifat lemah lembut. Dan juga nak jadi sepenuh ilmu itu tidak ada melainkan bersifat dengan sifat lemah lembut. Sebab tu Nabi katanya ma dhamma syai'un li syai'in ahsana min al-hilmi ila al-ilmi. Jadi ilmu sekiranya seorang itu ada ilmu, dihipuni juga ada di dalam ilmu dia tu dengan sifat lemah lembut, maka itulah lebih sepenuh bagi dia, lebih comel bagi dia. Sebab apa? Sebab kalau bandingnya kalau orang yang ada ilmu ada tetapi tidak ada sifat lemah lembut, itu seolah katanya raja ada tetapi tidak ada menteri yang membantu. Nak bagi sepenuh seorang raja itu mesti kena ramai menteri-menteri dia tu mesti yang ada ramai yang sentiasa menanggungkan kerjaan-kerjaan yang disusun oleh raja semuanya. Maka ilmu pun gitu juga berkandang kepada sifat lemah lembut untuk jadi wazir, untuk membantukan, untuk menanggungkan keberatan ilmu. Dan sabar itu penghulu tenteranya. Dan sabar itu penghulu tenteranya, tentera ilmu. Kalau kita bandingkan akan ilmu itu dengan tentera, dengan pasukan tentera. Kalau kita bandingkan ilmu itu seperti pasukan tentera yang ramai, memanglah satu pasukan, satu kelompok, satu golongan tentera-tentera itu mesti kena ada ketua. Jadi kalau bandingkan ilmu dengan pasukan tentera, dengan pasukan tentera itu, maka sahabat ialah ketua bagi tentera itu. Dengan sebabnya ilmu nak jadi ke depan atau nak jadi ke belakang, tak dapat tidak, mesti kena guna sabar. Tak boleh, tak ada jalan nak dapat ilmu melainkan dengan sabar. Tentera pun gitu juga, kalau tidak ada ketua, maka tentera itu akan tidak berjalan. Tidak berjalan, tidak pergi, tak boleh nak menghadap ke depan, tak boleh nak menghadap, tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh nak mundur ke belakang. Tak boleh nak mengiringi, tak boleh nak menghadap ke jihad kiri, tak boleh nak menghadapkan juga ke pihak kanan. Sebab semuanya pasukan tentera, dia nak pergi ke depan, nak mundur ke belakang, atau nak ambil kanan, nak ambil kiri, atau nak berhenti, nak apa semuanya, nak rehat semuanya daripada arahan ketua semua. Jadi nak gerak suatu tentera tu mesti kena ada arahan ketua dia. Maka ilmu pun gitu juga. Ilmu tak boleh nak gerak, tak boleh nak berjaya, tak boleh nak capaikan ilmu melainkan dengan sabar di atas kesusahan menuntut ilmu. Sebab memang menuntut ilmu itu ialah perkara yang bukan dia senang. Perkara yang susah, perkara yang payah, mestilah nak berjaya dianya, nak ke depan dianya, mesti kena menggunakan sifat sabar.
satu lagi. Dan bersabda Nabi SAW, bermula orang alim dan ilmu dan amal itu di dalam syurga. Maka apabila tiada beramal oleh orang yang alim dengan barang yang ia ketahui, nescaya adalah ilmu dan amal itu di dalam syurga, dan adalah orang yang alim itu di dalam neraka. Tengok dengan masa dah cukup. Kita untuk hari ini kita berhenti di sini pada katanya bersabda ia bermula orang alim dan ilmu dan amal itu di dalam syurga. Agaknya orang yang dia agak panjang sikit. Kita sambung pada esok. Katanya dan bersabda ia sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar lana futuha arifina bikal karim wa sallallahu Terima kasih Bapa. Assalamualaikum Baba, apa khabar? Baba sihat? Tak apa khabar. Ha? Saya Nampak jelas tak Baba? Kau jelas. Hari ni suara tak molek lah Baba, putus-putus. Assalamualaikum, terima kasih. Anti sihat Anti? Anti sihat? Alhamdulillah. Ustaz? Orang Alhamdulillah. PD? Orang PD sihat? Alhamdulillah. Ha? Ustaz Reza sihat Ustaz Reza? Saya alhamdulillah. Ustaz, terima kasih lah Okay, terima kasih Baba. Assalamualaikum.